Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Taqsimun najasati ila hukmiyatin wa 'ainiyah. Bahagian najis itu kepada hukmiyah dan ainiyah. Tanbih, peringatan. An-najasatu ala qismain. Najis itu ada dua bahagian dari segi hukum lah. Satu hukmiyah dan satu lagi ainiyah. Okey, hukmiyah tu akan diterangkan lah. Yang pertama, fal hukmiyatu, najis hukmiyah. Contohnya kabaulin jaffar, seperti kencing yang telah kering. Walam yudrik lahu sifatan, tidak dapat dikesan lagi sifat dia, hilang terus. Bersih dah tempat dia tu, tapi najis tetap ada dari segi hukumnya. Jadi yakfi jarul ma' alaiha, berpada dengan mengalirkan air di atas kesan najis itu marratan wahidah, satu kali sahaja, untuk menghilangkan hukum dia. Sekali lalu cukup. Jadi kalau dia atas lantai, najis tu kena dibuang dulu dan digosok-gosok sampai bersih tempat tu. Tak ada lagi rupa, bau, rasa. Najis tu dah tak ada lagi dah. Maka sampai dah kering bekas najis tadi tu, jadilah najis itu hukmiyah. Jadi cara untuk bersihkan najis hukmiyah itu, ambil kain, basahkan kain tu, perah, jangan kasih dia menitik, kemudian lap satu kali jalan, jangan pusing-pusing. Kalau pusing-pusing, bernajis lah. Satu kali jalan, maka dikira jarah lah, dikira mengalirkan air di situ. Kalau lembab tu airnya pun tak mengalir kan. Kalau diperah tak ada air, maka tak mengalir dah tu airnya. Maka tak suci juga. Tapi kalau kita perah tu keluar air dia, tu kira ada air lah. Kita gosok satu kali jalan, lap satu kali jalan, bukan pusing-pusing. Nanti kesan najis tu akan berpusing-pusing situ, tak suci tempat. Okey, penting tu kepada kaum ibu, kepada siap masjid, untuk menyucikan najis di lantai kan. Di lantai lah penting sekali, kerana kadang anak kita kencing, dia kucing lah kencing, berak. Jadi jangan ambil mop terus dengan kain basah, mop basah, bukan. Keringkan dulu, jadikan najis tu hukmiyah. Mula buang dulu najis tu. Kalau kencing, lap dulu kering-kering dengan kain kering, kain bersih yang kering. Jangan dia melempah-lempah ke sana kemari. Jadi kalau boleh tandakan tempat najis tu dan keringkan dia, sedut dengan kain kering. Lepas tu lap dengan kain bersih sampai dia betul-betul kering, sampai hilang segala rasa, bau dan rupanya itu. Barulah kita ambil satu kain yang dibasahkan, diperah, kemudian dilalukan satu kali sahaja. Tayyib. Yang kedua, najis ainiyah, najis yang dapat ditengok dengan mata. Yajibu izalata sifatiha, wajib menghilangkan sifat najis tersebut, min tu'min, dari segi rasanya, walaunin, rupa dia, dan riahin, bau dia. Wajib hilangkan semua tu. Illa, melainkan ma'usira zawaluhu, melainkan yang susah untuk dibuang. Min launin, sama ada yang susah dibuang itu dia punya warna, contoh darah kena pakaian, memang payahlah, hampir tak boleh hilang lah. Aurihin, atau bau, aurihin, bau. Tangan dah pegang tai, jadi kalau basuh dengan air memang susah nak hilang lah. Kalau tahi tu melekat lah, bau susah nak hilang, sabun baru hilang. Jadi kalau susah nak hilang dengan air tu, masih ada bau, maka tidak dikira najis, kerana dia susah nak hilang.
wala tajibu al-isti'anatu fi zawalil athari bi ghairil ma'. Tidak wajib, ni yang paling penting, tidak wajib menggunakan alat bantu untuk menghilangkan kesan najis tadi tu selain daripada air. Jadi selain daripada air ni contohnya sabun ke, klorak ke, cuka ke, apa ke, tidak wajib guna. Tapi kalau guna lagi baiklah dari segi kebersihan. Namun dari segi hukum najisnya telah suci, kan, tak payah guna sabun pun suci juga walaupun masih ada kesan. Yang penting gosok betul-betul. Illa in ta'ayyanat, kecuali kalau najis tu ta'ayyanat, masih jelas lagi nampak terbonggol situ, sekeping lagi ada dekat situ, maka itu barulah wajib menggunakan alat untuk buang, kikis najis yang setongkol kat situ, ataupun macam darah kering tu stempel kat situ, kikis dia dengan alat. Itu kalau najis tu, kalau kena air dikembang kan, wajiblah kita kikis dia guna alat. Wa yushtaratu rudul ma'i in qalla, dan disyaratkan dicurahkan air itu sedikit-sedikit lah. Wurud ni curah sedikit-sedikit, in qalla, kalau air itu sedikit. Kalau nak gunakan air sedikit, curah sikit-sikit. Bukan curah contohnya air 1 jug tu, bukan curah semua, itu dah banyak, tapi curah sedikit-sedikit ke atas najis yang telah dibuang, dia punya ain najis tadi tu, tinggal kesan dia tu, tinggal kesan saja, maka curah air sedikit. La in kathura, berbeza kalau air tu banyak. Ni kalau air sedikit ni kalau pada lantai. Jadi dah dibuang, gunakan air sedikit sajalah. Kalau dah dibuang najis tu pada lantai, gunakan air sedikit untuk bersihkannya. Tapi kalau gunakan air banyak ni, kalau air banyak ni, kalau di luar rumah, dekat dengan longkang, tempat pembuangan, dalam bilik air semua mudah untuk dibuang, gunakan air banyak, jiruh sekali. Itu tak payah urut, tak payah gunakan air sikit-sikit, curah saja air banyak-banyak. Jadi wa yushtaratu, disyaratkan urut al-ma', dicurah air sikit-sikit ke atas najis tadi, in qalla, kalau gunakan air sedikit, la in kathura, alal mahal, ke atas tempat najis yang telah dibersihkan tadi. Jadi buang najis dulu, tinggal kesan dia tu, kesan tu gunakan air sikit. Li alla yatanajjasu al-ma', agar, mengapa kena guna air sikit-sikit? Supaya air tadi tu tidak jadi air mutanajis. Kalau atas lantai kita gunakan air banyak, kita ambil mop, kita sental dengan mop, masuk dalam beldi, basahkan air tu, kita sental dengan mop, banyaklah air tu, jadi semua air tu mutanajis. Elok air najis tu sebesar tapak tangan aja, kita sental dengan mop, habis. Dah semua kata-kata rumah dah bernajis. Jadi caranya, bersihkan kering-kering, ambil air, ambil tuala ataupun tisu ke, dan basahkan perah, jangan menitik, lap 1 kali jalan. Mengapa? Li'alla yatanajasu alma, agar jangan air itu menjadi mutanajis. Kalau dah dipusing-pusing, diputar-putar, mutanajis lah air itu. Selepas permukaan tuala yang dah basah tadi tu, kita putar lagi, permukaan tu dah bernajis, kita pergi bawa dia ke sana kemari, habis semua tempat yang kena permukaan tuala yang bernajis itu, tempat tu bernajis juga. Li'ala yatanajjasul ma'u law unkisa, kalau diakaskan, kalau dipatah balik, artinya dipusing-pusing kan. Kisah aksun, aksun ni dipatah balik kan. Jadi cara basuh tu 1 kali jalan, sebagai kias kepada sebagai sebagai ibarah kepada air itu mengalir kan.
Air itu mengalir satu jalan, habis. Satu jalan angkat, letak dalam bekas. Kalau diputar-putar, maka najis lah. Fala yatahuru al-mahal, maka menjadilah tempat tadi tu la yathuru, tidak suci, tak suci kalau diputar-putar gitu. Wal ghassalatu al-qalilatu al-munfasilatu bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin tahiratun. Ghassalatu basuhan yang menggunakan air yang sedikit, yang munfasilah, yang terpisah-pisah, basuh air sedikit pada satu bahagian. Contohnya air itu sedikit, kita gunakan air sedikit untuk membasuh najis yang kesan itu katalah satu jengkal, besar jugalah satu jengkal kesan air itu, sebab kencing kan, kencing katalah satu jengkal tu sikit lah, 3 jengkal katalah kesan air kencing budak tu 3 jengkal. Jadi kita bersihkan dulu, keringkan dulu, kasih jadikan najis tu hukmi. Jadi kita nak lap 3 jengkal tu, wah susah tu. Jadi kita lap sikit-sikit kan, sebahagian-sebahagian. Jadi sebahagian-sebahagian tu yang dinamakan munfasilah. Okey, jadi basahkan kain dulu, lap satu bahagian sekali lalu, jangan putar-putarkan dia, habis. Ataupun kalau tempat tu curam, kita jiuh je air situ, air tu mengalir. Okey, itu munfasilah tu. Kemudian kali kedua, ambil kain lagi, basahkan, perah, lepas tu lap bahagian lain pula yang belum kena kan. Itu dah munfasil lah, terpisah daripada basuhan pertama tadi. Okey, gitulah seterusnya hingga habis kesan najis tadi tu kena air kan, dengan dialirkan satu kali, sedikit demi sedikit. Jadi, dan wal ghassalatu, basuhan yang menggunakan air sedikit, yang sedikit munfasilah, tidak serentak semua kan. Jadi air itu, air lebihan basuh najis itu bila taghayyurin, air basuhan najis tadi itu tidak berubah sifat dia, warna, rupa, bau kan. Wa bila ziyadati waznin, dan berat dia pun tak berubah. Ba'da i'tibari ma yatasharrabu bihi al-mahal, tak berubah dari segi timbangan berat dia tu. Kalau kita ambil kira apa yang meresap ke tempat najis tadi kan, kalau atas lantai tu mesti ada yang meresap ke lantai. Jadi agak-agak lah, air tadi tu yang dah kita gunakan untuk basuh kesan najis tadi tu, dia tak berubah warna dia, sifat dia kan. Kemudiannya tak adalah bertambah timbangan dia tu. Kalau bertambah berartinya tambah tu apa? Najis tu lah, artinya tak ada tambah. Waqat tahura al-mahal, maka ketika itu sucilah tempat itu, maka hukumnya tahiratun. Wasalah itu ataupun najis itu tahirah, sucilah najis itu. Tempat tu suci, najis tu pun suci juga. Li'annal munfasila, kerana munfasil, basuh sedikit-sedikit dari tu, satu bahagian kan, bukan diputar kain basah tu atas najis, bukan, basuh sebahagian. Kalau najis tu banyak kan, jadi kawasan dia besar, basuh sebahagian-sebahagian. Kerana al-munfasil itu, yang sebahagian-sebahagian tadi, ba'da makana muttasilan,
dia adalah sebahagian daripada najis yang bercantum tadi kan. Katalah najis tu meliputi kawasan satu depa, kan. Jadi asalnya satu depa lah, dia mutasil, dia bercantum semua tu najis tu. Jadi setelah kita keringkan, kita gunakan kain lembap tadi tu, kain basah tadi tu yang telah diperah, kita basuh sebahagian dulu. Jadi dah terputus satu bahagian. Okey. Jadi tinggal sebahagian yang belum dilap. Lepas tu lap sekali lagi bahagian yang belum dilap kan, bahagian bernajis. Begitulah sampai habis bahagian yang bernajis. Waqad farada tuhrahu, maka telah farada, pastilah, wajiblah dia punya kesuciannya. Kalau cara macam tu, maka confirm dah sucinya. Wala yushtaratu al-asru, tidak disyaratkan al-asru, kena sental tempat tadi tu, ataupun kena, kalau kain tu kena perah kain tu yang kena najis tu. Just basuh je, tak disyaratkan kena sental, guna alat lagi tak disyaratkan, basuh je sehingga hilang apa yang mampu dihilangkan oleh air. Jadi kalau guna alat atau disental-sental tu baguslah, cumanya tidak disyarat. Id al-balal ba'da al-munfasidi wa qad farada tuhrahu, sebab kesan basah sebahagian tempat yang dah dibasuh dengan cara munfasil tadi tu, dengan cara sebahagian tadi tu telah pasti, telah wajib atau fardun kan, telah pasti kesuciannya. Bila dah pasti kesucian, tak payah diasarkan lagi, nak disental lagi, kecuali kalau nak bersih. Tapi suci dah suci. Walakinna yusannu khurujan minal khilaf, tapi disunatkan kalau boleh sental, sentallah sebagai khuruj, keluar daripada khilaf. Ada pendapat mengatakan wajib dihilangkan dengan apa cara sekalipun, tapi menurut mazhab Syafi'i kata tidaklah wajib. Jadi untuk menghormati pendapat yang mengatakan wajib dihilangkan kesan-kesan tadi dengan apa cara pun, maka kita sunat, maka mazhab Syafi'i menghukumkan sunat disental, sebagai menghormati khilaf, perbezaan pendapat. Fa in kanat kathiratun wa lam tataghayyar aw lam tanfasil fa tahiratun aidan. Fa in kanat kathiratun, kalau najis itu banyak, wa lam tataghayyar, dan dia tidak berubah, dia banyak sekeping darah kering kat situ, beku dia kan. Kalau tai tu tak mungkin lah, sebab kena air dia akan cair balik kan. Ini contoh darah kan, darah dah setempek kat situ, jelas nampak. Tapi kena air dia tidak berubah, awalam tanfasil, dan tak boleh terkopek kan, tak boleh terkopek. Fatahiratun aidan, maka itu pun dikira suci juga dengan alihkan air, suci juga. Kita sebab bila kena air dia tak berubah kan, tak kembang, tak apa benda. Tapi wa in infasalat, tapi kalau dia terkopek, mutaghayyiratun atau ghairu mutaghayyiratin, bila dia kena air, dia apa tu, mutaghayyir, dia berubah ataupun tidak berubah sifat dia, walam yathur al-mahal, dan tempat itu tidak suci, maka ketika itu najis. Maknanya bila dia terkopek je, maka tak kira lah dia kena air, dia kembang ke tak kembang ke, dan tempat tu sendiri kesan najis tu melekat, memanglah bernajis kan, maka ketika tu najis lah, najis.
Syaratnya tadi mestilah apa tu tadi tu, najis itu tidak terkopek. Kalau dah terkopek kira najis lah. Kalau tak terkopek, kalau dilalukan air dia tak berubah, maka suci lah selepas dilalukan air. Tapi dia terkopek, bila lalukan air maka tak suci. Dia kena kopek habis baru dia suci. Tapi kalau najis itu dah melekat dekat satu tempat, mestilah bawah najis tu najis. Mengapa kita tak wajib kopek supaya bawah najis boleh kita bersihkan? Dia kias kepada orang yang membawa air kencing di dalam botol yang bertutup rapat. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidak bernajis lah, sebab botol tu tertutup rapat. Jadi samalah macam najis yang melekat ni, dia dah tutup kesan najis tu. Berbeza kalau dia dah terlekang atau terkopek, maka kesan najis tu dah terbuka, maka wajib basuh. Dengan yang najis tu wajib kopek, dengan tempat-tempat itu sekali wajib bersihkan. Wallahu ta'ala alam. Berikut jenis-jenis najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.